Perhatian, penceritaan hanya sekadar perkongsian kisah benar dan dari sumber internet yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak geng sebab sudi untuk tengok video kali ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni untuk tengok video-video yang lain, video-video yang di masa akan datang. Banyak lagi video, banyak lagi kisah yang aku nak kongsikan kepada korang. Pada yang baru tengok ni guys, aku nak ucapkan salam perkenalan lah kepada korang. Dan kalau boleh korang yang baru tengok ni, sudilah untuk support Faiz Cerita hanya dengan subscribe, like dan share. Pada yang dah memang support, yang selalu tengok video di Faiz Cerita, ada yang komen, ada yang like dan sebagainya, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Dalam kisah seram kali ni geng, apa yang aku nak kongsikan dikongsikan daripada seseorang ni, di mana beliau ni bagi tahu kisah ni berlaku pada tahun dalam 2018, dan memang agak lama jugalah kisah ni kan. Apa yang dia bagi tahu, kisah yang dia nak kongsikan ni geng, dia rasa macam segan sebab dia kata kisah ni macam tak begitu seram sangat untuk dikongsikan lah. Tapi apa-apa pun korang nilaikan lah. Kisah seram yang dia lalui ni geng, berlaku pada waktu tu yang katanya dia dengan 3 orang kawan dia, kira ada 4 orang lah. Masa tu mereka ni nak pergi bercuti. Lokasi yang mereka nak pergi bercuti ni terletak di Sabah. Apa yang dikongsikan, mereka ni nak pergi bercuti dekat Kundasang. Kejadian yang menimpa dia ni, apa yang dikongsikan, dia kata memang sangat pelik geng. Memang dia kata tak jangka lah nak berlaku peristiwa macam ni. Benda yang menyeramkan ni terkena ke atas diri dia dengan seorang lagi kawan dia. Yang 2 orang lagi tu boleh dikatakan selamatlah, bernasib baik. Cerita dia bermula, ada satu hari tu bila mereka semua ni dah naik flight nak pergi dekat Kundasang untuk bercuti. Lepas tu bila dah sampai dekat Kundasang tu, mereka sebenarnya sepatutnya menetap dekat Kundasang, tapi dikatakan waktu tu public holiday, kebanyakannya tempat semuanya penuh. Sebab memang waktu musim cuti memang susah lah kan, korang pun tahulah. Jadi bila penuh dekat Kundasang tu, mereka ambil keputusan nak nyewa satu homestay ni yang terletak di Ranau. Nak tak nak terpaksa mereka ni duduk ataupun menetap lah dekat Ranau tu, sebab dekat Kundasang ni dah penuh, dah tak ada pilihan dah. Walaupun jauh sikit, tapi kata dia tak apalah, rumah yang mereka ni duduk ialah adalah rumah homestay lah. Dan katanya sedikit info yang dia bagi tahu, nak tak nak terpaksa duduk lah, sebab itu je yang kosong. Harga pun boleh tahan mahal jugalah geng. Dia kata mungkin harga tu termasuk sekali dengan package yang uncle tu kot. Sebelum mereka nak pergi ke Ranau, mereka memang akan lalu dekat Kundasang. Masa tu dalam perjalanan nak ke Ranau ni, diorang ada ternampak satu kedai tau. Diorang berhenti dekat kedai tu, diorang nak beli ubi. Kononnya kata dia nak buat macam bakar-bakar lah, macam barbecue dekat homestay tu lah dengan kawan-kawan, nak lepak-lepak, santai-santai. Sebab dikatakan rumah homestay yang diorang duduk ni besar. Lepas tu pula rumah ni adalah jenis rumah double story. Memang luas, memang selesa. Daripada ruang tamu pun dah boleh nampak lah ruang dapur. Itu adalah sedikit informasi lah pasal rumah yang diorang duduk ni. Katanya dekat kawasan situ memang ada beberapa buah rumah lagi, tapi memang penuh. Rumah tu je yang kosong geng. Ada satu rumah lagi lah, tapi rumah tu memang dikatakan rumah macam terbiar. Dah tak ada orang duduk lah kat rumah tu. Sebenarnya diorang ni bukan sahaja nak beli ubi tau. Diorang nak beli macam seafood, sotong, udang dan sebagainya lah kan, nak buat barbecue. Tapi bila diorang pergi pasar, tak ada. Yang ada ubi. Jadi dengan keadaan yang hampa tu, ada ubi tu, diorang pun tak apalah, teruskan perjalanan nak pergi dekat homestay tu lah. Bila dah sampai dekat homestay tu, dekat rumah tu, keadaan memang biasa lah geng. Tak ada apa-apa pun sebab siang apa semua kan. Memang tenang lah. Bila dah sampai, mereka ni semua berehat-rehat. Bila menjelang je waktu maghrib, ada salah seorang kawan dia ni bagi tahulah dekat dia ni, "Weh, jom lah. Apa tunggu lagi? Kita buat bakar-bakar lah. Tadi pun dah beli ubi. Takkan tak bakar kot kan? Tadi ya cakap nak buat bakar-bakar, nak buat barbecue ubi ni. Apa lagi tunggu?" Lepas tu dia pun ajaklah kawan dia yang lagi 2 orang. "Jom lah. Dia dah ajak pergi bakar ubi tu. Jom lah kita pergi."
Tapi dia bagi tahu ada 2 orang kawan dia ni memang jenis pemalas sikit geng. Yang seorang ni je lah yang okey sikit. Jadi yang seorang ni lah ikut dia untuk buat preparation nak bakar ubi ni. Mereka pun pergi dekat belakang, buka lah pintu belakang. Bila buka pintu belakang, keadaan dekat belakang tu memang cantik geng. Memang indah, memang tenang. Siap boleh nampak ada Gunung Kinabalu. Memang dia kata apa, memang cantik sangat view ni. Dia pun cakap dengan kawan dia ni, weh, cantik kan view dekat depan tu? Indah rasa. Rasa macam aku tak nak balik je, macam nak duduk je dekat sini. Tengah-tengah mereka berdua ni tengok keadaan alam semula jadi yang penuh dengan keindahan tu, dengan keadaan yang tenang, yang sepi, tengok-tengok bintang. Entah macam mana mereka berdua ni bagi tahu serentak tau, kepala tu macam ada magnet yang membuatkan mereka ni untuk pandang sebelah kiri. Apa yang ada dekat sebelah kiri tu geng, ada satu rumah kosong yang aku bagi tahu tadi. Rumah kosong tu gelap, memang nampak usang, memang nampak terbiar. Jadi bila mereka berdua ni pandang dekat rumah tu, mereka berdua ni saling berpandangan tau. Lepas tu saling-saling macam berbual lah. Rumah besar macam ni kosong, tak ada siapa-siapa nak duduk, ruginya. Lepas tu yang dia pun cakap lah, alah mungkin adalah tu apa-apa hal kan. Jadi kita tak fikir lah kan, rumah pun tak ada orang kan, buat apa kita nak fikir-fikir kan. Jom lah buat persiapan lah nak bakar ubi ni kan. Diorang tu bising pula kata tak bakar. Diorang pun buat preparation nak bakar-bakar ubi tu, nak hidupkan api dan sebagainya. Dia kata dalam lepas 10 minit atau 15 minit lah, kawan dia yang seorang ni tiba-tiba berlari lintang pukang tau. Dia tengah pegang barang masa tu. Ada macam pinggan, tapi pinggan tu nasib baik pinggan yang plastik lah. Memang jatuh lah, tapi tak pecah lah sebab plastik kan. Tapi yelah, dia pelik, kenapa kawan dia ni lari lintang pukang ni. Dia jerit lah, woi kau apa hal ni kan, lari tiba-tiba ni woi. Dia macam apa hal dia ni. Lepas tu dia pun kutip lah pinggan tu, nak letak balik dekat atas meja, nak masuk dalam lah, nak tengok kawan dia ni tanya apa hal. Waktu dia angkat pinggan tu letak atas meja geng, tak macam mana dia pun terpandang dekat rumah tu sekali lagi. Korang tahu apa yang dia nampak? Dia nampak ada pocong geng. Tak jauh geng pandangan tu. Macam nak kata jauh tak jauh, dekat tak dekat, tapi walaupun gelap tapi jelas memang dia nampak pocong. Apa yang dia bagi tahu, rupa pocong tu muka dia hitam, macam tak ada muka. Lepas tu nampak macam muka tu macam seakan dia punya kulit muka tu mengelupas. Memang satu rupa yang menyeramkan geng. Dan pocong tu betul-betul memerhati mereka ni. Berdiri terpacak je dekat depan rumah usang tu, rumah yang terbiar tu. Lepas dia dah nampak pocong tu, dia kata dia tak lari. Dia macam, yelah dia tak jangka kan nak nampak benda macam tu. Sebab tadi dia dengan kawan dia terpandang rumah tu tak ada apa-apa. Memanglah gelap tapi tak nampak apa-apa pun. Tak sampai beberapa minit nampak dia jadi macam terkedu geng. Dia jadi macam blank, dia jadi macam jam. Kaki dia, tangan dia, badan dia rasa macam, dia ternampak tu macam dalam beberapa second lah jadi macam tu. Dia lari lintang pukang terus masuk dalam rumah, tinggalkan ubi tu dengan keadaan pintu yang terbuka, tak tutup pintu sebab dah terlampau panik sangat. Apa yang dia bagi tahu waktu dia lari masuk dalam rumah tu, kawan dia ni dah berpeluh-peluh dah ni. Muka nampak sangat muka yang takut, termasuklah diri dia. Tiba-tiba rasa panas, rasa berpeluh. Memang tak boleh nak sorok lah, mood yang panik tu. Dia dengan kawan dia ni tadi duduk dekat sofa. Dia ambil handphone, dia WhatsApp kawan dia ni. Walaupun duduk sebelah-sebelah, tak adalah sebelah sangat. Macam dia duduk sini, kawan dia duduk sebelah sana. Tapi nak bercakap tak nak bagi yang 2 orang tu tahu. Sebab yang seorang lagi tu dekat dalam tandas, seorang lagi tu dekat bilik. Diorang tak nak kecoh-kecoh lah walaupun dalam keadaan yang macam tu. Cuma dia berkomunikasi sekejap melalui WhatsApp lah. Dia ambil handphone, dia WhatsApp kawan dia, kau okey tak ni? Apa pasal kau lari? Lepas tu yang dia ni tadi macam nak sorok lah daripada dia ni. Tak ada apa-apa, saja je, panas. Lepas tu yang dia ni tak puas hati sebab dia tahu kawan dia ni dah nampak apa yang dia nampak ni. Dia pun cakap lah betul-betul, kau nampak apa ni? Lepas tu dia pun cakap lah, aku nampak Abang Chong betul-betul terpacak depan rumah tu. Lepas tu yang dia pun balas lah WhatsApp kawan dia tu, betul, aku pun nampak. Memang dia tengah terpacak dekat situ. Silap-silap dia tengah tunggu kita kat belakang tu. Dia pun tanyalah kawan dia ni, habis nak bagi tahu dia orang ni tak? Aku takut nanti kalau kita bagi tahu nanti jadi panik pula, dah lah kita duduk dekat rumah ni 2 hari. Dia cakap dengan kawan dia ni, lagipun kita tak ada nak ke mana-mana, bajet pun tak cukup ni. Lepas mereka berdua ni dah berbincang dalam WhatsApp tu, mereka ni bersetuju nak diamkan saja perkara ni, tak nak cerita lagi dengan kawan mereka yang lagi 2 tu. Bila seorang kawan mereka yang daripada tandas tu pergi ke ruang tamu, mereka berdua ni macam tengok TV lah, konon-konon macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya tak boleh fokus pun. Tuan dia yang baru datang kat ruang tamu ni cakap, mana ubi weh, kat atas nak bakar-bakar, asal duduk kat sini pula. Dan nampak Abang Chong ni tadi, dia baru teringat yang ubi tu ada kat belakang.
pintu pun tak tutup lagi. Disebabkan dia dalam keadaan yang takut, tapi dia nak cover keadaan, dia bagi tahu dekat kawan dia yang tanya tadi tu, nak ajak bakar tadi tu, malas lah aku nak bakar-bakar ubi je, kalau ada sotong ke, ada udang ke, sedap sikit nak bakar-bakar. Kawan dia ni pula macam paksa tau, macam alah jom je lah buat bakar-bakar ubi ni, tadi beria sangat nak beli, jom lah. Dia cakap dalam hati lah, aduh dia ni nak paksa-paksa pula bakar ubi ni. Dah lah kita orang ni baru lepas nampak Abang Chong ni. Ini pun wasip lah dekat kawan dia tadi tu kan. Weh macam mana ni, dia ni duk paksa-paksa pula nak bakar ubi ni, jom lah kita pergi. Yang kawan dia ni dah serik lah, dia macam tak nak kau pergi lah dengan dia. Aku betul-betul tak sanggup lah, aku takut Abang Chong tu dekat belakang lagi. Aku tak nak lah, kau pergilah ajak dia, aku tak nak. Lepas tu dia kata, jom lah sekejap je. Kawan dia ni pun macam memang beria tak nak lah. Aku tak nak lah, kau pergilah. Mati hidup balik pun aku tak nak. Yang dia ni pula, kalau ikutkan tak nak. Tapi disebabkan yang seorang lagi ni dah paksa-paksa nak sangat bakar ubi apa semua ni, yang seorang lagi tu dah tak nak lah, dah surrender lah. Dia pun ikutkan jugalah kawan dia ni tadi. Tapi dia suruh kawan dia ni jalan dululah, macam dia bagi alasan, kau pergi dulu kat belakang tu, nanti aku datang, aku ada nak ambil barang sekejap. Yang dia ni cakap tadi, alah jom lah, barang tu nantilah kita ambil, jom lah kita beli sekali. Apalah kau ni, jom lah, tadi semangat sangat beli ubi bagai, jom lah. Dia ni cakap tadi, aduh dia ni tak faham-faham lah, orang dah tengah takut. Yalah nak salahkan kawan dia tu pun tak boleh, sebab kawan dia tu tak tahu apa yang diorang ni nampak. Tapi apa yang dia kongsikan, dia ni memang perangai dia, kalau hantu tengok dia pun, hantu pun malah nak layan, hantu pun malah nak takutkan dia. Mereka ni pun pergilah kat belakang, dia dengan kawan dia ni lah, yang seorang lagi kat kursi, seorang lagi kat bilik. Dekat bilik tu dia tak tahu apa-apa lagi. Dia pun teman lah kawan dia ni pergi dulu, pergi kat belakang. Kawan dia pun macam pergi kat belakang tu, wah cantiknya view kat belakang ni, sedap ni kalau kita lepak-lepak, relax. Kawan dia ni yang boleh lepas nampak ni tadi, memang dia kata berdoa dalam hati lah, macam mudah-mudahan tak adalah lagi Abang Chong tu, janganlah kawan dia ni nampak. Kawan dia yang mengajak sangat ni tadi bagi tahu dekat dia lah, weh jom panggil dia, kita lepak belakang ni ramai-ramai bakar-bakar, panggil tu dekat bilik tu, panggil sekali. Tapi dia ni cakap, nanti diorang datang lah tu, engkau nak buat, kau buat lah dulu, kau bakar lah dulu. Aku sebenarnya dah kenyang ni, tak ada selera aku nak makan ubi ni. Lepas tu kawan dia ni pula macam fed up lah kan. Dia macam, aduh kau ni kenyang pula, tadi beria ajak nak makan ubi, nak rebus ubi. Lepas tu pula dah tak jadi pula. Apa hal dengan korang ni? Diorang ni cakap tak ada apa-apa. Memang rasa kenyang lagi ni kan. Kalau ikutkan memang malas lah nak buat bakar-bakar. Kalau sotong ke udang ke memang berbaloi lah. Kalau kau nak kau bakar lah. Kalau kau tak nak kau bawa ubi tu masuk dengan barang-barang tu sekali masuk dalam. Lepas tu kau tutup pintu. Dia beritahu macam aduh, kejam lah pula aku rasa. Tak pasal-pasal pula aku nak suruh dia pergi ambil barang, tutup pintu apa semua, macam nak gunakan dia lah pula. Tapi yelah, kata dia sebenarnya bukan nak buat macam tu kat kawan dia. Dia dengan kawan dia lagi seorang ni dalam keadaan yang memang trauma. Sebab baru nampak tadi tu memang depan mata jelas geng. Yang seorang lagi kat bilik tak keluar-keluar lagi. Yang seorang ni beria sangat nak ajak bakar. Tapi last sekali dia pun fed up. Dia pun bawa barang tu, bawa lah ubi tu masuk dalam rumah, tutup pintu. Itulah perkongsian dalam video kali ni yang aku nak kongsikan, yang aku nak ceritakan kepada korang. Jadi dalam kisah kali ni geng, kalau korang ada apa-apa penilaian, apa-apa pandangan lah yang korang nak kongsikan, korang boleh komen. Ataupun kalau korang pernah lalui pengalaman yang lebih kurang macam ni, di mana bila korang pergi bercuti dengan keluarga ke, dengan kawan-kawan ke, korang pernah tak ada pengalaman? Cuba korang share sikit. Apa-apa pun geng, aku harap korang sudi stay tune sampai habis, dan setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian. Jadi atas pada korang lah, macam mana korang nak nilaikan sesebuah kisah yang aku ceritakan ataupun yang aku kongsikan ni. Aku betul-betul minta maaf kepada korang sekiranya kalau ada kelemahan, ada kekurangan dalam setiap video yang aku buat untuk korang, setiap cerita yang aku sampaikan kepada korang. Tapi aku akan cuba perbaikilah sedikit demi sedikit untuk memberi tatapan yang terbaik untuk korang. Mudah-mudahan aku harap korang sudilah untuk enjoy. Dan stay tune lah untuk tengok video yang ada di Faiz Cerita. Bukan saja video ni, tapi juga video-video yang lain, dan juga video-video yang di masa akan datang. Pada yang baru tengok ni geng, aku harap korang sudi untuk support dengan subscribe, like dan share. Pada yang dah memang support, teruskan support, dan teruskanlah memberi support kepada Faiz Cerita. Aku mendoakan semoga korang yang tengah tengok ni sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, panjang umur, dan juga murah rezeki selalu. Amin. Itu sahaja kisah dalam video kali ni. Terima kasih semuanya. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Habis cerita. Thanks watching.